macam mana nak buat Google account ialah kita perlu go to sign up Gmail, dan di sini cikgu boleh create Google account, sertakan nama cikgu dan email cikgu yang sah, dan okey, saya akan sign in Google account saya. Okey, baik. Okey, seperti yang cikgu nampak dalam skrin ni, saya dah masuk terus ke link Google Classroom. Okey, sekiranya saya baru masuk Google Chrome ini, cikgu akan nampak Google Apps yang berada di atas kanan ni, dan scroll saja ke bawah dan akan nampak ikon Classroom. So ini merupakan shortcut lah yang lebih memudahkan cikgu untuk masuk Classroom. Jadi kita akan terus akan meneruskan dengan sesi macam mana cara nak create class. So di sini di butang kanan atas ni ada simbol plus, kita tekan saja. Kita tekan ada join class dan create class. Join class ni ialah untuk pelajar-pelajar yang mahu menyertai kelas tu. Tapi dalam kes ni kita akan create class. Tekan saja read ni. Okey, di sini maklumat yang diperlukan ialah nama kelas. So, kelas sejahtera. Section, cikgu boleh letak section apa-apa saja. So, saya 02. Subjek, kita Inggeris, bahasa Inggeris. Bilik nombor 1. Bila kita start tekan create ni, dia akan mulalah untuk create kelas yang kita hendakkan. So di sini kelas telah dicipta, direka oleh kita sendiri. So kelas ni ialah kita ialah admin, sebagai admin kelas ini. Kita balik kepada ruang ni. Okey, ruangan ni ialah ruangan utama di mana ini merupakan kelas-kelas cikgu yang akan cikgu buat nanti untuk pelajar-pelajar. Contohnya dah 3 Dahlia. Contoh untuk darjah 3, kadang-kadang cikgu boleh mengajar darjah lain kan. So mungkin ni 6 Bestari. So dalam ni merupakan cikgu punya koleksi kelas yang tertera di hadapan, yang first muka yang cikgu akan hadap. Okey. Di sini kita akan mendapat di ruangan main menu, kita akan nampak classes, kalender. Okey, kalender ni ialah kalender bila ini secara umum kalender. Contoh cikgu telah assign assignment yang contoh homework lah untuk pelajar-pelajar kan. So ini merupakan tarikh yang sebagai contoh saya dah assign pada 24, iaitu hari ni, pada pukul berapa. So cikgu boleh monitor, cikgu boleh tengok daripada sini. Contoh sebab dalam kelas, setiap kelas kita akan ada kalender masing-masing. Jadi untuk memudahkan kita masuk sini main menu dan go to calendar. Kita akan tengok assignment yang tertera. Okey, atau cikgu boleh pilih secara kelas. Contohnya saya nak pilih Dahlia. Okey, Dahlia ada assignment apa hari ni? Okey, ada sejarah bab 2, ada karangan UPSR hantar sebelum pukul apa? 2.30. Okey. Okey. Di bahagian teaching ni, kita akan nampak macam shortcut lah kan. Kalau kita pergi kelas macam boleh je cara dia nak pergi kelas, lepas tu kita klik Dahlia, nak pergi sesuatu kan daripada, atau kita nak tekan sini pun boleh terus Dahlia kan. Okay, kita akan tengok dulu to review ni.
Okey, bahagian to review ni saya akan cerita lebih lanjut kemudian tentang macam mana kita nak buat assignment. So, daripada kita buat assignment tu, kita akan review, kita akan tengok balik uh, senarai assignment yang kita dah bagi kepada student. So, yang ini ialah work in progress, iaitu saya telah assign kepada satu pelajar. So, kat sini ialah satu pelajar, dia dah buat dia buat assignment tapi dia tak handle in lagi. Maksudnya dia tak submit lagi. So, dia perlu hantarlah secepat mungkin kan, berdasarkan due today, due hari ni. So secara automatiknya hari ni pukul 12 malam dia akan tamatlah. So nanti dia akan menunjukkan berapa murid yang tak hantar lagi. So dia akan masuk ke atas ni lah. Okey, kalau contoh cikgu nak tengok berdasarkan kelas, tengok saja ini berdasarkan Dahlia, kelas Dahlia, Bestari, okey. Okey, lepas sebagai contoh dah habis review, contoh cikgu dah submit, cikgu dah return to students. Maksudnya cikgu dah hantar bagi kat student untuk tengok balik kerja tu. So dia akan tertera di sini, di ruangan review. Archive classes ni sebenarnya bila contoh satu kelas, contoh cikgu dah habis dah kelas tu, contoh dah setahun dah cikgu berada dalam kelas tu dan cikgu dah tak ada apa dah, tak mengajar dah dengan kelas tu. Contoh, tapi cikgu nak simpan rekod-rekod yang cikgu pernah ajar murid-murid kan. So sini tempatnya cikgu akan simpan ruangan kelas-kelas yang dah tak mengajar dah. Macam mana nak simpan? Cara dia ialah, okay, cikgu nampak tak butang 3 tepi ni? Ini ialah archive. So, bila cikgu tekan ni, contoh ni kelas ni dah habis. So, saya akan tekan archive dan akan masuk ke ruangan tadi. Okay, kita try lah. Dia archive ni sebenarnya dia akan simpan data-data cikgu yang lama, sebab kalau kita delete, dia akan buang terus daripada history. Itu sebenarnya penting kalau kita nak tengok rekod-rekod yang sebelum ni. Kita akan masuk ke setting dahulu. Okey, di setting ni kita akan nampak profile. Ini merupakan profile Gmail kita. Kalau kita masuk ke, contoh nak tukar ke nama ke, ada detail-details yang selebihnya, kalau save, lepas next, dan notification ni, okay, notification ini sebenarnya untuk Gmail. Kalau cikgu tak nak terima notification melalui classroom ni, cikgu boleh turn off je lah kan. Dan dia akan secara automatik dia tutup semua komen semua ni. Cikgu dah tak berfungsi dah, tak aktif dah dalam Google Classroom ni. Okay, di sini kita dapat comment on your post. Okay, contoh cikgu nak tutup ni, so cikgu dah tak boleh post lah, tak boleh nak komen dekat post yang akan tertera nanti. Di sini kita boleh nampak ada 4 tab: stream, classwork, people dan marks. Okay, di bahagian stream, yang ni merupakan macam cikgu macam lobby lah, macam cikgu nak buat announcement ke, cikgu nak bagi tahu yang okay, ada meeting pukul berapa, sila masuk kelas. Atau cikgu nak okay, ini assignment yang kamu perlu hantar. So, cikgu boleh buat announcement lah di ruangan ni. So, bahagian ni juga ialah kod. Kod ni untuk para pelajar untuk menyertai kelas. So, cikgu hanya copy dan terus paste dekat group WhatsApp
pelajar-pelajar cikgu lah. Dan ni bahagian boleh edit team. Dan ni bahagian boleh upload foto sekiranya nak, bagi cantik lah, bagi suasana gembira sikit. Dan okey, di ruangan upcoming pula sekarang, due today. Okey, sebab saya dah buat assignment, saya dah setkan assignment pada pukul 2.30 petang ni. Lagi dah habis lah kan. So upcoming, so kena hantar lah sebelum waktu ni kan. So pelajar-pelajar akan nampak benda ni supaya dia lebih alert lah. Dan cikgu juga akan nampak semua. Kalau nak tengok semua, boleh masuk terus tekan to all je tadi. View all. Okey. Untuk announcement, okey, kita akan tengok cara macam mana nak announce. Okey. For ialah untuk kelas apa, cikgu nak pilih semua, boleh tick saja. Atau cikgu nak pilih student yang tertentu saja. Sebab saya ada seorang je student dalam ni, iaitu pengajar sekejap lagi. Contoh saya nak announcement kelas pukul 4. So saya boleh edit lah, nak edit macam mana ke, book, atau cikgu boleh add Google Drive. Contoh saya nak add Google Drive, cikgu boleh hantar assignment melalui Google Drive saja, sekiranya ada lah. Atau kita nak add macam attachment lah, add link, kita copy paste link. Contoh kita ambil link, kita nak buat Google Meeting kan. So kita nak jumpa bersama student, tapi kita nak announce kepada student time ni kita pada pukul berapa kita akan adakan meeting. Okey. So cikgu pergi Google Meeting, Meet Google. Okey. Di sini student boleh je nak masukkan link terus ke sini. Tapi cikgu boleh create saja kat sini. Ada ya? Create a meeting for later. So sini ada link kan. Copy paste. Simpan lah. Copy. So cikgu paste je kat sini. Dan link ni akan tertera lah di sini. Jadi saya akan post kepada semua student untuk kelas Dahlia. Okey. So pelajar-pelajar tu dia akan tekan lah Google Meet ni, dia akan masuk ke Google Meet. So cikgu dah ready untuk masuk kelas buat meeting kan. Okey. Sekarang ni YouTube, file YouTube pun kita boleh buat, kita boleh masukkan. Contoh kita tulis lah Google Classroom, terus tulis, dia dah shortcut terus. Okey, carilah link cikgu, video-video yang cikgu nak. So ambil dan terus add tu. Tulislah something ke. Okey. Atau post. Okey. Begitu saja. Lepas tu boleh, kalau contoh cikgu nak edit, cikgu bolehlah tekan butang 3 ni. Ikutlah, kalau contoh saya nak edit yang ni, saya tekan edit, saya buat balik. Okey. Tu saya save. Okey, contoh saya tak nak, saya tersilap buat. Contoh saya patutnya ada meeting tapi tak nak buang kan announcement ni, so saya delete. So dah tak ada. Okay. So contoh cikgu nak copy link dan cikgu nak hantar ke WhatsApp group. So masuk je WhatsApp group, copy link, lepas tu just Ctrl V ke atau paste. Okay. Berkaitan reusing post, okay, kita nampak kan ada yang ni bahagian announcement, tapi nampak ada bahagian arrow ni, dia tulis reuse post. Apa ni reuse post?
uh, kita akan kita macam contoh post yang sebelum ni, contoh cikgu macam malas kan nak post benda yang sama sebelum ni kita post kan. So cikgu masuklah dalam kelas ni. Lepas tu contoh okey ni saya nak reuse balik. Okay, so tak payah nak tulis balik, so cikgu boleh reuse announcement yang cikgu pernah buat sebelum ini. Okay. Okay, sekarang kita akan terus ke tab classwork. Okay. Okay, bahagian classwork ni lah bahagian cikgu akan assign apa assignment yang cikgu akan bagi kepada murid-murid nanti. Jadi macam ni cikgu boleh nampak kan, bahasa Melayu karangan UAPSR. So ni assignment yang saya dah buat sebelum ni. Jadi kita ada seorang yang dah hantar. Okay. Okay. Bila cikgu, okay saya ulang balik classwork. Okay, bila cikgu masuk ke assignment ni, bila cikgu dah buat assignment, just view assignment. Lepas tu dia akan masuk terus ke student work. Instruction ni adalah bahagian assignment yang cikgu bagi sebelum ni. Dan just tekan nama dia. Okay. Kat sini akan terteranya jawapan yang jawapan yang student dah handed in. Maksudnya dia dah hantar. So cikgu akan tengok kat sini, maybe dia hantar dalam bentuk words atau PDF ke. So cikgu boleh buat pemakahan lah di sini. So cikgu boleh masuk add private comment, contoh good job. Okay. Dari segi pemakahan saya akan tunjuk dalam satu video sebentar lagi. Okay. So kat sini cikgu boleh bagi markah, contoh okay dia buat bagus 80. So dia dah hantar, dia buat elok, tu kita just return lah. Return ni maksudnya dia bagi balik kepada student untuk tengok dia punya markah lah. Okay, return. Itu saja. Okay. Kalau nak tengok review kita dah tengok kan sebentar tadi. Okay. Bahagian classwork dulu. Macam mana kita nak create assignment? Okay. Okay. Kita tekan create dahulu ke sini. Lepas tu kita tengok ada assignment, ada quiz assignment, question, material, reuse post, topik. Okay, ini assignment lah. Kalau paling senang nak paste apa-apa ke, nak masukkan file ke, sebab kita ada list Google Drive, link, file, YouTube, just masukkan. Just add je dalam ni. So title contoh saya letak peribahasa. Okay. Apa dia topik apa? Topik bahasa Melayu kan. So saya dah ada bahasa Melayu, so nak create topik pun boleh. Bahasa Inggeris ke, untuk subjek lah. Ni sebagai tajuk subjek. Due date. Okay, di sini kita boleh set tarikh bila kita nak pastikan student ni hantar sebelum bila. So contoh saya nak sebelum Khamis ni. Okay, Khamis pukul berapa? So dia dalam 24 hours. So kita set pukul 3 lah. So 15. Okay. Lepas tu hantarlah apa-apa peribahasa. Okay. Kita assign. Okay. Sekarang ni kita nak tengok di sini kita nak assign ke, kita nak schedule ke, atau kita nak save draft. Kalau kita save je, kita dah tak perlu, dia tak akan hantar ke student lah. So kalau contoh saya assign, bila saya start assign, time ni lah kita akan bagi tugasan tu kepada murid-murid.
Assignment created. Okey, peribahasa. Bila? Due 27 Mei. Okey, info dah betul. So contoh kalau kita nak alamat silap lah, kita boleh edit, nak tukar apa-apa kan. So ni bahagian dia lah. Kalau nak edit ke, nak delete ke, atau kita nak gerak ke bawah pun boleh. Okay. So ni macam ringkasan lah. Ni bahasa Melayu, sejarah. Ini dalam satu kelas lah. Dahlia. Kelas Dahlia. Google Calendar. Okay. Kita nampak Google Calendar kan tadi. So, dalam Google Calendar ni, okay, kita akan nampak assignment yang akan tertera di jadual dan masa yang perlu disubmit lah oleh murid-murid. So, supaya kita boleh monitor murid-murid ni pukul berapa dia hantar ke tak hari ni. So kita tengoklah pukul berapa, contoh pukul 2, contoh okey, hari Khamis kan, yang 25, 26, 27. Okey, tadi saya dah assignment peribahasa. Pukul berapa? Pukul 3. So ini untuk cikgu lah sebenarnya. Ini untuk platform cikgu untuk monitor assignment yang dah bagi kepada student. Okey. Di sini ni tarikh, ini semua ini macam reminder ni untuk kelas. Ini macam tik saja dia akan keluar lah. Kalau ini pilihan cikgu lah. Okey, hari ni. Ini untuk hari ni. Kalau cikgu jenis yang cikgu lupa ke assignment apa yang cikgu bagi, contoh peribahasa, boleh je lah di sini. Hari Khamis. Okey, tekan. So, dia akan bagi info-info yang cikgu dah assign sebelum ini. Itu saja sebenarnya Google Calendar ni, kita nak monitor kita punya jadual. So, okay, kita akan balik kepada kelas tadi. Di bahagian sini pula, kita ada class drive folder. Okay, bila kita tekan kelas file folder ni, dia akan masuk terus ke Google Drive. Dan ini semua assignment yang pernah cikgu assignkan kepada murid-murid. Saya sarankan kalau cikgu buat lagi kemas lah kan. Buat macam hari ni apa, contoh ni week pertama kan. So cikgu buatlah week first, cikgu drag je masuk dalam ni. Google Drive ni murid-murid boleh access kalau cikgu bagi kebenaran lah. Cikgu ada link dia, cikgu just copy paste bagi kat student. So ni cara mudah lah untuk student tengok assignment yang nak kena siapkan kan. Di bahagian tab people ni, okay, bila cikgu dah create kelas tadi kan, cikgu dah create kelas, lepas tu cikgu dah ada kod kelas tadi, kod dia, okay, DRH. Lepas tu contoh cikgu macam malas lah nak hantar kat WhatsApp semua kan, cikgu jenis nak add through sini pun boleh. Contoh cikgu boleh kalau cikgu nak invitation link ni, just hantar kat WhatsApp je lah. Tapi kalau through email ke, atau cikgu ada email pelajar ke, just type lah. Itu saya ada email. So saya tekan, lepas tu saya invite. Itu cara nak invite student lah. Atau cikgu nak invite cikgu lain untuk bersama kan, satu kelas tu. Tulislah nama cikgu, email cikgu. So akan keluarlah email cikgu dan invite saja. Bahagian tab people ni itu saja. Cikgu boleh invite sama ada guru-guru atau pelajar. Okay, di bahagian pemakahan pula,
Okey, sebagai contoh tadi kita dah Firdaus Nasir ni dia hantar, dah submit dah assignment tadi dekat saya tadi. Lepas tu saya dah beri markah dia 80%. So bahagian marks ni, tab marks ni, cikgu akan monitor assignment yang cikgu dah submit kepada, cikgu dah tanda lah kepada murid-murid. So ini lebih senang lah, dia macam summary, dia macam bagi buat ringkasan lah untuk cikgu. Jadi kalau cikgu macam nak tengok apa yang cikgu beri makan ni, cikgu boleh tengok lah balik. Contoh, tekan je nama dia, cikgu akan nampak lah assignment di sini. Atau cikgu nak tengok semua student punya assignment, so tekan je all student, akan tertera lah semua student di sini. Sekejap lagi saya akan tunjuk video macam mana pemakaran dia buat secara teratur lah dia buat. Okay, yang terakhir kita akan tengok bahagian settings. Okay, di belah kanan ni ada macam ni bahagian settings ni, kelas setting. Ni untuk setting kelas. Macam tadi kita tengok di setting ni, ini adalah setting untuk Gmail kita. So kita masuk kelas punya details. So ni macam kita buat bila kita start kira kelas kan, kita masuk ke class decision, kita boleh edit lah di sini. Contoh kita nak tukar nama. Okay, general, sini pun cikgu boleh tukar kod ke, cikgu nak reset kod ke. So kod ni akan jadi berlainan lah. So invitation link pun jadi lain. So cikgu boleh send kepada murid-murid lah untuk join. Stream sini, okay, ni bahagian setting untuk yang bahagian stream, yang first tab tadi tu. Sini cikgu boleh limited kepada only teachers can post or comment. Maksudnya cikgu saja boleh komen, atau pelajar tu boleh komen dan dia boleh post. So saya buat student can only comment lah. Okay, classwork on the stream. So ini macam bahagian classwork tadi kan, classwork tab tu, kita boleh pilih lah mana satu kita macam nak yang lebih kemas ke. First step ialah macam mana kita nak join kelas. Kalau Cikgu Mustaqim tadi ada create kelas atau macam buat kelas baru, saya nak join dia, senang je. Saya perlu tekan ke butang tambah ni dan join kelas. Ikut kepada kelas kod yang cikgu dah sharekan dalam grup WhatsApp ke, ataupun cikgu share dia ke student tu lah. Dan saya akan letakkan kelas kod kat dalam ni dan saya akan masuk kelas tersebut. Sebagai contoh, saya dah masuk dalam kelas Dahlia oleh Cikgu Mustaqim. Daripada kelas ni, kita boleh tengok ada pelbagai jenis announcement dekat sini. Kalau contohlah, ni ada announcement untuk assignment oleh Cikgu Musbi kan. Saya tap di sini dan saya tengok cikgu kata buat peribahasa ni. Lepas tu kalau contohlah, kalau saya nak tambah saya nak submit kerja saya cuma tekan add dan tengoklah file yang tersebut. Kalau macam ni daripada Google Drive saya boleh hantarkan ikut file yang saya nak lah. Dan nak concludekan dia, saya just mark as done je. Kalau macam ni, mark as done. Nanti file-file yang saya telah submit ke Cikgu Musbikan akan dihantar terus. So ni assignment daripada assignment peribahasa. Kalau macam contohlah, ini
Cikgu Musbihan ada attachkan link untuk Google Class. Saya boleh tekan link tu daripada sini saja. Okey. Contoh ketiga pula, kalau contohnya cikgu ada buat soalan, kalau macam ni, Cikgu Musbihan ada tanya soalan, apakah nama kucing kegemaran awak? Saya boleh type saja jawapan saya tersebut dekat sini terus. Contohlah nama kucing saya namanya Oyen. So saya tulislah nama ni tersebut. Turning in. So nanti jawapan saya boleh tengok jawapan classmate saya juga. So macam sebab saya seorang je dalam kelas ni, so ada jawapan saya je lah. Sekarang continue ke classwork. Okey, dalam kelas ni apa yang kerja diberi oleh cikgu, dia akan paparkan kerja-kerja tersebut dekat dalam tab classwork ni. Contohnya apa nama kucing kegemaran awak. Untuk subjek Bahasa Melayu ada karangan UPSR due pada waktu 2.30 PM. Ada kerja peribahasa due pada pada Mei 27 3 PM. Ada sejarah bab 2 yang saya kena buat, due-nya yang hari ni kena hantar. Okey. Ni semua saya, kalau contohlah saya nak letakkan dia dalam kalender, saya boleh je pergi kepada tab Google Calendar kat dalam bahagian classwork ni. So nanti dia akan bawa ke Google Calendar ni, dan akan ada jenis-jenis notification yang akan Google hantar kepada saya untuk siapkan assignment-assignment yang cikgu dah bagi. Contohnya ada pada hari ni Mei 24 ada assignment sejarah bab 2. Pastikan pelajar sila siapkan latihan dalam buku teks sebelum tarikh yang telah ditetapkan dan sebagainya. Itu description yang cikgu dah bagi kepada student. Contoh yang lain, assignment karangan UPSR, cara-cara untuk mengamalkan gaya hidup sihat. Okay. Itu untuk Google Calendar, Google Calendar saya. Kemudian Google Calendar tadi itu adalah untuk kegunaan saya, kegunaan email saya. Kalau saya nak tengok Google Calendar yang untuk kegunaan kelas, saya boleh pergi ke tab menu di sini dan ada section kalender di sini. Kalender ni pula akan menunjukkan event-event yang kelas tu ada. Contohnya saya masuk kelas Dahlia saja. Kelas Dahlia ni ada event, ada assignment sejarah bab 2 dengan karangan UPSR. Dan ada karangan UPSR pada hari ni. Pada hari Khamis ada assignment peribahasa. Okey, ini adalah kalender untuk kelas. Kalau macam contohlah saya ada kelas yang berlainan, saya boleh tekan tab di sini, saya tengok kelas-kelas yang lain. Dia pergi ke setting dia dan turn on email notification. Kalau dia turn off email notification, Google tak dapat hantar email untuk setiap benda yang cikgu update. Google tak dapat hantarkan email pada student tu untuk setiap perkara yang cikgu update. So cikgu kena pastikan setiap student on dia punya receive email notification ni. Kalau tak, student tu tak dapat keep updated dengan apa yang cikgu hantar. Okey. Tak seberapa banyak untuk daripada perspektif student. Itu sahaja untuk Google Classroom. Sekarang saya akan ajar macam mana cikgu nak buat Kahoot. Kalau contohlah Kahoot ni
cikgu nak buat dia untuk buatkan environment kelas lebih aktif. So nak buat Kahoot ni senang je. Kalau contoh cikgu kena search Kahoot kat Google, ada sini tulis learning, tekan tab yang ni. Lepas tu cikgu kena sign up, ataupun kalau cikgu dah ada account, cikgu boleh je login. Kalau contoh saya dah ada account, saya login sahaja. Okay. Nampak ada tab button create kat sini. So kalau contohlah saya nak buat Kahoot saya sendiri untuk concludekan satu sesi pengajaran saya pada hari tu, saya boleh je buat dia Kahoot kat sini. Saya letakkan add media ni. Lepas tu saya boleh letakkan image-image untuk menyenangkan sesi sesi quiz tu. Contohlah question type kat sini, contoh ini saya pakai contoh yang saya dah buat lah, nampak lebih jelas. Contoh, bagaimana cara untuk mendaftar ke kelas sebagai pelajar. Saya boleh addkan dia punya type media yang saya nak. Saya boleh buat dia punya quiz type betul atau salah, atau present info dia sebagai slide. Time limit untuk setiap soalan tu pun saya boleh setupkan. So contohlah soalan matematik, pelajar perlukan masa untuk calculate jawapan. Saya boleh limitkan time limit ke maksimum pada 40, boleh 4 minit. Boleh buat 2 minit, boleh buat 1.5 minit. Point dia standard. Kalau contohlah ada soalan susah, cikgu nak bagi point untuk soalan tu double. Siapa dapat jawab soalan ni dengan laju, berhak dapat point yang lebih, cikgu boleh buat kat sini. Double point, standard, ataupun cikgu tak nak soalan ni macam soalan bonus, cikgu tak nak bagi point, cikgu boleh buat dia sebagai no point. Sekejap, saya boleh zoom kalau tak nampak. Okey, nampak sikit. Okey, sekarang answer option. Player can select only one of type of answer, atau boleh select banyak. Contohlah cikgu punya soalan antara berikut apakah yang mana satu yang betul, dan ada 2-3 jawapan yang betul. Cikgu boleh letak ni sebagai kat multiple select. So kalau student tu dia kena tengok setiap satu mana satu yang betul, dan dia kena dapatkan semua yang betul tu. Kalau dia tak dapat, dia dikonsiderkan sebagai salah. So ini Kahoot yang kita akan pakai quiz lepas ni. So bila saya dah habis editing semua, saya dah siap, saya boleh je klik done. Dan Kahoot ni dah siap. So kalau contohlah saya nak play now, dan saya tekan pada host ni. Okey. Lepas ni kalau cikgu nak pakai Kahoot ni, cikgu tekan je klasik kat sini. So nanti setiap student yang masuk boleh ikut seperti prosedur yang dekat waktu quiz dengan cikgu Mustaqim tadi. Ni kat game option kat bawah ni ada lagi option yang cikgu nak buat. Contohnya cikgu tak nak soalan tu ikut turutan, cikgu nak randomkan soalan tu. Boleh ikut randomize of the question. Cikgu nak randomkan jawapan tu, boleh randomkan jawapan. Cikgu nak friendly nickname generator, cikgu nak student tu nampak anonymous, so boleh onkan dekat sini. So itu sahaja daripada saya.